Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk pelajaran hari ini kita nak belajar bab 1, organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okey, macam biasa kita nak tulis nota. Okey, untuk pelajaran hari ini saya nak semua murid-murid tulis nota. Tulis nota macam mana? Cikgu akan guide nanti. Jadi macam biasalah, saya perlukan buku nota yang saiz panjang. Kalau nak sambung buku nota yang tahun lepas pun boleh. Tapi make sure awak tinggalkan satu muka surat kosong di depan untuk kita tulis indeks. Ya? Kalau nak guna buku baru pun boleh. Kalau cikgu nak sambung buku form 4 tahun lepas, boleh tak? Jawapannya boleh. Okay, tapi make sure buat pembahagian. Okay, yang sini kata 4, yang belakang tu kata 5, lepas tu tinggalkan satu helai yang kosong untuk kita tulis indeks. Okay. Kena tengok video cikgu ni sampai habis, sebab kat situlah awak tahu apa benda awak kena buat. Okey. Bab 1, organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okey. Semuanya kena baca kan, jenis kena baca ni. Jadi kita tak nak buang masa, saya nak bagi arahan saja dan awak tulis nota. Okey. 1.1, organisasi tisu tumbuhan. Okey, macam mana? Okey, hari ni awak buat nota macam ni. Pertama sekali, mesti tulis tarikh. Tarikh. Hari. Tajuk. Tajuk besar dia apa dia? Tajuk besar lupa nak tulis. Organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. 1.1, organisasi tisu tumbuhan. Okey, 1.1 kita tengok organisasi tisu tumbuhan. Kita nak fokus ke tisu tumbuhan ada 2 jenis. Macam ni. Ada kat sini kan. Okey, tisu tumbuhan ada 2 jenis. Tisu meristem dan tisu kekal. Jadi saya nak awak salin yang ni ya. Ni salin. Salin dalam buku nota. Salin yang ni. Lepas dah salin yang ni, yang dikatakan organisasi tu yang ni lah. Awak salin yang ni. Lepas awak dah salinkan yang ni, awak salin yang ni pula. Kita nak fokuskan kepada tisu kekal dahulu. Okay, tisu kekal. Apa maksud tisu kekal? Maksudnya ada di muka surat 4. Okey, tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami pembezaan ataupun sedang mengalami pembezaan. Pembezaan tu maksudnya pengkhususan. Maksudnya pengubahsuaian. Kalau rumah tu renovation lah. Macam tu. Itu maksud dia. Salin kat sini. Lokasi dia. Kat mana letaknya tisu kekal kalau kat dalam tumbuhan? Ada kat dalam batang, akar dan juga daun. Batang, akar dan daun. So, kat sini cikgu buat bulatan ni, maksudnya kat sini awak kena lukis dan label. Lukis dan label. Nak lukis apa? Nak label apa? Lukiskan ni. Ni daun. Awak lukis, awak label. Ini batang. Ini akar. So, benda ni lah yang awak kena lukis. Okay? Sebaik-baiknya awak warnakan. Baru nampak jelas perbezaan tisu tadi. Okay? Lukis dan label. Tisu kekal. Tisu kekal ada berapa jenis? Ada 3. Tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular.
Okay, tisu asas ada 3 jenis. 1, 2, 3. Tisu vaskular pun ada 2 jenis. Jadi cikgu rasa, cikgu rasa lah yang ni tak, tadi kan mula-mula cikgu suruh salin kan. So tak perlulah. Tak perlu salin sebab kita dah ulang balik tadi kan. Yang ni tak perlu. So tak perlu. Tak perlu salin. Terus buat yang ni saja. Sebab kat sini kita dah tulis kan. Refer muka surat 4 buku teks. Yang kat mana nak cari jawapan ni? Buka lah muka surat 4 buku teks biologi tingkatan 5. Okey, jelas? Senang kan? Okey, seterusnya kita nak fokus kepada tisu epidermis dulu. Tisu kekal ada 3 jenis kan? Tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular. So, kita fokuskan kepada tisu epidermis terlebih dahulu. Okay. Benda ni adalah ringkasan daripada yang ni. Cikgu ringkaskan ni. Ni kalau kita baca macam ni, kita jadi susah kan? Kalau kita nak baca, kita jadi macam tak seronok, nampak macam tak nampak point dia, tak nampak pembahagian dia, jadi macam susah. Jadi, cikgu ringkaskan yang ni. Ni, cikgu ringkaskan jadi bentuk macam ni. Okay, tisu epidermis terbentuk daripada sel epidermis. Okey, dinding sel epidermis ni dia ada kutikel. Dinding sel epidermis ada kutikel. Apakah ciri kutikel? Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya salin kat sini, point 2. Point 2 tu salin yang ni lah. Ni point 1. Ni point 1, ni point 2, ni point 3, ni point 4. So, salin. Apakah kutikel? Kutikel, apakah ciri-ciri dia? Apakah ciri-ciri dia? Apakah ciri-ciri kutikel? Kat sini ni, point 2. Awak jangan tulis kat dalam nota awak point 2. Maksudnya awak kena salin lah kat sini. Awak kena salin sayang. Awak kena salin point 2. Salin apa dia point 2 tu? Okey, ciri-ciri dia. Berlilin dan kalis air. Okey. Kutikel. Dia nak ciri kutikel. Ciri kutikel apa dia? Saya ulang lagi sekali. Ciri kutikel. Okey, cikgu highlightkan lah. Ciri kutikel adalah berlilin dan kalis air. So, awak salinlah kat sini. Ciri dia ada di point nombor 2, iaitu salin kat sini, berlilin dan kalis air. Apa fungsi kutikel? Apa fungsi kutikel? Tengok dekat point nombor 3. Fungsi dia ni, mengurangkan kehilangan air melalui proses penyejatan, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. So, ada 3. 1, 2, 3. Kita asingkan. Ini adalah fungsi kutikel. Ada berapa fungsi? Ada 3 fungsi. Jawapannya boleh cari pada point nombor 3. Ada 3 fungsi. Fungsinya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jelas lah? Tahu apa nak buat? Okey. Sel epidermis. Contoh sel epidermis yang telah mengalami ubah suai, yang telah mengalami renovation. Apa dia? Ada dekat sini. Ada di point nombor 4. Iaitu sel pengawal dan sel rambut akar. Ini adalah 2 contoh sel epidermis yang telah terubah suai. Maksudnya dia sudah mengalami proses pembezaan, pengubahsuaian. Awak salinlah kat sini. Apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Fungsi dia kat sinilah. Mengawal bukaan liang stoma, sel rambut akar, meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan garam mineral. Jadi, kita dah ringkaskan dia dalam bentuk yang macam ni.
Jelas? Ini untuk tisu epidermis. Okey, tisu asas pula. Tadi tisu epidermis kan, sekarang tisu asas pula. Tisu asas ada 3 jenis, iaitu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Apa fungsi dia? Fungsi dia, awak salin kat sini. Kat sini awak tengok poin nombor 3. Kat sini awak tengok poin nombor 4. Kat sini awak tengok poin nombor 5. Okay, poin nombor 3 yang mana? Tisu parenkima kan? Poin nombor berapa tadi? Parenkima 3, 4, 5. Ini poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Ni. Inilah fungsi dia ni. Poin 1, poin 3, poin 4, poin 5. Salin benda ni, masukkan kat dalam ni. Masukkan kat sini. Faham ah? Awak kena tulis ni. Apa dia. Ini apa dia jawapan dia. Ini apa dia jawapan dia. Yang ni untuk guide saja. Poin 3 tu guide awak nak cari jawapan. Kolenkima. Kolenkima adalah merupakan sel hidup. Fungsi dia, tengok di poin nombor 4. Kolenkima. Poin nombor 1, poin nombor 2, poin nombor 3, poin nombor 4. So jawapan dia ada kat sini. Salin yang ni. Sklerenkima. Selnya akan mati bila matang. Bila dah cukup dewasa, dah cukup matang, dia akan mati. Tu sklerenkima. Fungsi dia di poin nombor 3. 1, 2, 3. So salin yang ni. Memberikan sokongan, semua salin. Okey, masukkan kat sini. Jelas? Okey, dah habis tisu asas. Tisu vaskular pula. Tisu vaskular. Tisu vaskular ada 2 jenis. Xilem dan phloem. Ciri xilem merupakan sel mati. Dinding sel xilem ada lignin. Fungsi xilem. Fungsi xilem tengok di poin nombor 4. Ini poin nombor 1. Poin nombor 2, poin nombor 3, poin nombor 4. So salin yang poin nombor 4 ni. Mengangkut, okey, salin yang ni. Angkut air dan garam mineral daripada akar ke semua bahagian tumbuhan. Kita shortkan dia. Mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke semua bahagian tumbuhan. Jelas? Okey, senang. Bila awak salin nota, secara tak langsung awak membaca. Okey, phloem. Selnya adalah merupakan sel hidup. Beza tadi sel mati kan, ni sel hidup. Phloem terdiri daripada tube tapis dan juga sel rakan. Phloem ni dia ada 2 komponen. Tube tapis dengan sel rakan. Fungsi dia, tengok di bahagian phloem, poin nombor 5. Ni poin nombor 1. Poin nombor 2, 3, 4, 5. Fungsi dia, angkut gula yang terhasil daripada proses fotosintesis daripada daun ke organ penyimpanan. Okey, salinlah semua ni. Okey, jelas. Okey. Ini gambar raja. Cikgu nak jelaskan, nak bagi awak nampak. Okey, ni adalah keratan rentas batang tumbuhan. Okey, yang dalam ni adalah xilem, yang luar ni phloem. So di tengah-tengah ni adalah cambium. Kat tengah-tengah ni cambium. Yang kat tengah ni, pembahagi di antara xilem dan phloem adalah cambium. Ini adalah keratan rentas. Sementara yang bahagian ni pula, ni adalah keratan membujur. Ni adalah xilem. Yang ni semua ni xilem. Ni xilem. Yang ni phloem. Yang ni cambium. So yang terlibat dalam pengangkutan adalah xilem dan phloem sahaja. Cambium tak terlibat. Okey. Jadi
Lukisan ni tak payah lukis. Tak payah lukis. Just nak bagi awak faham saja. Tak payah lukis. Tapi awak kena lukis yang ni. Yang ni. Lukis, warna dan labelkan. Kenapa cikgu suruh warna? Bila warna nampak cantik, nampak menarik, suka nak baca. Okey. Ni adalah xylem, sel mati. Laluan air adalah daripada bawah ke atas. Sebab bawah kan akar ke atas. Okey, ni dia. Selnya bentuk silinder dan bersambung daripada hujung ke hujung. Maksudnya air tadi dia lalu ikut lubang-lubang kecil ni lah. Lalu ikut lubang-lubang kecil. Yang ni pula adalah sel flowworm. Sel flowworm ingat ada dua color, maksudnya dia ada dua jenis. Satu adalah tube tapis, yang warna pink ni tube tapis. Yang warna purple ni serakan. Satu tube tapis, satu serakan. Satu tube tapis, satu serakan. Satu tube tapis, satu serakan. Kedua-duanya adalah merupakan sel hidup. Okey. Okey, so laluan air adalah dua hala. Daripada atas ke bawah dan daripada bawah ke atas. Sebab dia angkut makanan kan. Yang ni, yang lubang-lubang ni namanya liang. Dan liang ni ada nama dia. Namanya plat tapis. So, lukis, label dan warnakan. Okay, kita dah habis tu. 1.1 kita dah habis. Kita terus kepada 1.2, tisu meristem dan pertumbuhan. Apa maksud tisu meristem? Okay. Kita tengok terus kepada nota. Itu 1.2. Tisu meristem. Apa maksudnya? Maksudnya awak boleh tengok di muka surat 6. Tisu yang belum membeza. Tisu yang belum membeza. Sampai situ saja. Sampai situ saja. Maksudnya tisu lagi, dia masih lagi tisu yang fresh, yang tak tahu lagi dia ni akan jadi apa. Dia belum mengalami pengkhususan. Okey. Ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu namanya tisu meristem apex, satu lagi namanya tisu meristem lateral. Meristem apex iaitu merujuk kepada pucuk dan juga di bahagian akar, dan meristem lateral ada di bahagian batang. Okey. Yang tu satu. Antara meristem apex dengan meristem lateral, kita fokuskan dulu kepada meristem apex. Okey, buat kotak macam ni. Kalau tak nampak, awak besarkan. Okey, ni turun kat bawah ni. Pucuk dan juga akar ada 3 zon pertumbuhan. Pucuk dan juga akar ada 3 zon pertumbuhan. Apa dia zon dia? Zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Kat mana nak tengok ni? Kat sini. Ni adalah pucuk, ni adalah akar. Kalau pucuk, zon pembahagian ke atas, zon pemanjangan, zon pembezaan. Kalau akar, dia start daripada bawah, meristem, ni zon pembahagian. Sebab dekat ujung ni jidat akar, ni zon, lepas jidat akar ni zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan, barulah tisu matang. So dia ada 3 zon lah. Okey, ni untuk pucuk, untuk akar. Okey. Awak dah tahu kedudukan dia kat mana? So awak salin lah. Okey. Aktiviti sel. Apakah aktiviti sel di bahagian zon pembahagian? Sel kat bahagian zon pembahagian ni aktif buat proses mitosis, sel aktif buat mitosis. Hasilnya, bilangan sel akan tambah. Kesan dia, pucuk dan akar akan memanjang. Semua ni saya ambil kat mana?
Semua ni saya dah ringkaskan daripada sini ya. Cikgu tak nak awak tulis macam ni. Kalau tulis macam ni awak tak nampak, awak tak jelas. So saya dah ringkaskan. Just follow apa yang cikgu salin je. Bentuk dia macam mana? Kalau nak lukis lah. Bentuk dia macam ni lah. Sel yang biasa, sel yang kita belajar asas basic sel tumbuhan, ni lah sel meristem. Jelas Okey, habis dah zon pembahagian sel. Zon pemanjangan pula. Zon pemanjangan sel, apakah aktiviti sel di bahagian zon pemanjangan? Sel dekat zon pemanjangan dia buat apa? Dia akan menyerap air dan nutrien dan disimpan dalam bakul. Serap air dan nutrien, simpan dalam bakul. Apakah hasilnya? Apakah kesannya? Salin balik point nombor 3 kat sini. Salin balik point nombor 4 kat sini. Jelas? Ni point 1, ni point 2, point 3, point 4. So, rupa bentuk sel ni macam mana? Rupa bentuk ni sel macam ni lah. Inilah hasil dia. Baku-baku kecil ni akan bergabung menjadi baku besar. Dan baku yang besar-besar ni pula bergabung menjadi satu baku yang besar. Dan akibatnya sel itu akan memanjang. Bila dia besar, dia panjang. Sebab tu lah namanya zon pemanjangan. Maksudnya sel tu dah memanjang. Dah besar. Dah matang. Seterusnya kita tengok zon pembezaan. Zon pembezaan. Apakah aktiviti sel di kawasan itu? Semuanya melakukan proses pembezaan. Maksudnya dia sudah mengalami pengkhususan. Dia dah tahu. Okey, aku nakkan jadi apa? Sel ni akan jadi sel apa? Okey, dia dah mula mengalami pembezaan. Maksudnya pengkhususan. Mungkin dia akan jadi sel xylem. Mungkin yang dia akan jadi sel flowem. Mungkin dia akan jadi sel rambut akar. Mungkin yang dia akan jadi sel pengawal. Hasil dan kesan, salin point nombor 2. Yang ni salin point nombor 3. Senang kan? Okey, senang. Okey, kita dah sampai sini. Okay, kita tengok pula jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan. Saya nota macam ni. Pertumbuhan ada 2 jenis. Satu pertumbuhan primer, satu pertumbuhan sekunder. So, kalau kita baca macam ni, kita pening kan? Kita tak nampak kan? Kita buat macam ni. Pertumbuhan primer. Bila berlaku pertumbuhan primer? Kena baca lah. Berlaku kat mana? Bila berlaku? Berlaku bila? Berlaku, poin dia dekat sini. Berlaku selepas percambahan. Selepas percambahan biji benih, berlakulah pertumbuhan primer. Ambil yang ni je. Selepas percambahan biji benih. Jenis pertumbuhan primer ni, pokok jenis apa yang buat? Jenis tumbuhan. Ni saya kena tulis kat sini lah ya. Jenis tumbuhan yang buat. Jenis tumbuhan yang buat yang mana? Okey. Dialami oleh semua tumbuhan. Semua tumbuhan buat pertumbuhan primer. Ambil semua tumbuhan. Apakah tujuannya? Tujuan dia, akar dan pucuk akan jadi lebih panjang. Tujuan dia untuk memanjangkan akar dan pucuk. Kenapa akar kena panjang? Akar kena panjang sebab nak serap air. Pucuk nak kena panjang sebab dia nak dapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tempat berlaku. Pertumbuhan primer berlaku kat mana? Meristem apex yang ada di hujung pucuk dan di hujung akar. Okey. Jelas Meristem apex di hujung pucuk dan hujung akar. Tisu dan struktur yang terbentuk. Salin yang ni. Okey.
Semua ni saya ambil kat mana? Cikgu ambil kat sini je sebenarnya. Sekejap mana dia? Saya ambil kat sini. Saya dah compilekan, saya dah ringkaskan jadual ni. Masukkan ke dalam tadi. Ya. Kami ikut je. Nak bagi senang. Okey. Tisu dan struktur yang terbentuk. Inilah. Akan terbentuknya tisu epidermis, cortex, xylem primer dan phloem primer. Xylem primer dengan phloem primer ni maksudnya primer tu yang first kali terbentuk. Primer tu maksudnya yang first kali. Xylem primer maksudnya xylem yang mula-mula terbentuk. Dan phloem primer, phloem yang mula-mula terbentuk. Okey. Beza. Kenapa setengah tulisan tu cikgu buat warna biru? Yang warna biru ni kepentingan dia. Yang warna biru ni kepentingan xylem primer. Yang warna biru ni kepentingan phloem primer. Jadi awak pun macam tu lah. Kalau buat nota nanti, buat pen banyak-banyak colour. Nota ni sebenarnya nak memudahkan awak. Nak meringkaskan nak meringkaskan nota dalam buku teks tu. Nak bagi senang faham. Kita nak susun balik supaya kita senang nak tengok. Saya advise kan, gunalah pen yang berwarna-warna warna. Pen yang bermacam-macam colour. Yang warna biru tu untuk kepentingan. Yang ni dia punya ciri-ciri dia. Ni tajuk dia warna. Tengok cikgu buat colour macam-macam kan. Cantik kan, nampak seronok nak baca. Kehadiran tisu berkayu. Ada ke tak ada kehadiran tisu berkayu? Tolonglah refer kepada muka surat mana tadi? Muka surat 15. Tengoklah balik muka surat 15. Muka surat 15. Kehadiran tisu berkayu ada ke tak ada? Salin kat sini. Ketebalan kulit kayu. Macam mana? Tebal ke nipis? Tulis kat sini. Kehadiran gelang tahunan pada batang pokok. Ada ke tak ada? Salin. Tulis kat sini. Gelang tahunan tu macam mana? Gelang tahunan ni macam mana? Gelang tahunan tu tengok muka surat 12. Ni gelang tahunan ni. Ke surat 12. Okay? Jelas ha? Kita buat nota je. Dah habis pertumbuhan primer. Kita tengok pula pertumbuhan sekunder. Sama juga. Jenis dia. Tumbuhan jenis apa yang buat pertumbuhan sekunder? Refer lah muka surat. Surat berapa tadi? Muka surat 10. Muka surat 10. Jenis dia. Berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudicot dan sebilangan kecil tumbuhan monocot. Eudicot ni pokok yang besar-besar dan monocot ni macam pokok yang kecil-kecil tu. Tujuan dia juga ada kat situ untuk menambahkan ukur lilit ataupun diameter batang dan akar. Menambahkan diameter batang dan akar. Tisu yang terlibat. Apakah tisu yang terlibat? Cambium vascular dan cambium gabus. Kat mana cikgu dapat jawapan ni? Jawapan ni ada pada muka surat 10. Tisu yang terlibat adalah cambium vascular dan cambium gabus. Kat sini. Ni. Cambium vascular dengan cambium gabus. Cambium vascular ni ada kat mana? Cambium gabus ada kat mana? Jelas ya? Bab ni bab baca-baca je. Nanti kalau ada yang tak faham, boleh PM dan tanya dalam grup. Ketebalan kulit kayu. Yang ni tengok muka surat 15.
Kehadiran tisu berkayu. Muka surat 15. Kehadiran gelang tahunan ada. Muka surat 15. Ada ke tak ada, tulis macam tu je. Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tulis tiada. Okey? Ni untuk pertumbuhan sekunder. Okey? Yang dia tadi. Okey, last kali kita nak tengok kepentingan pertumbuhan primer dan kepentingan pertumbuhan sekunder. Tadi kan? Okay, kepentingan dia. Okey, kepentingan. Silap. Saya pun dah silap. Okey, yang ni. Boleh tengok kat sini lah. Kepentingan pertumbuhan primer dan kepentingan pertumbuhan sekunder. Jadi cikgu ringkaskanlah saja. Cikgu ringkaskan. Kepentingan pertumbuhan primer hanyalah untuk menambahkan ketinggian dan kepanjangan akar untuk menyerap air dan juga mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kepentingan pertumbuhan primer ni dia banyak. Antaranya memberi kestabilan kepada pokok, memberikan sokongan mekanikal, menghasilkan lebih banyak tisu xylem. Okey. Nanti cikgu akan bagi tahu macam mana nak tulis nota untuk kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi sekarang ni untuk part yang pertama ni awak buat sampai sini je dulu. Sampai sini je dulu untuk part yang pertama. Okey? Sekian, terima kasih.